طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بل دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya mendoakan seluruh warga SK Kuala Lumpur dalam peliharaan Allah SWT dan dijauhi daripada jangkitan wabak COVID-19 insya-Allah. Pertama sekali saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru Hijrah 1443 kepada seluruh warga SK Kuala Lumpur. Dan mudah-mudahan 1 Muharram pada tahun ini membawa sinar harapan kepada kita semua warga Sekolah Kebangsaan Kuala Lumpur khasnya dan seluruh masyarakat dunia amnya. Mudah-mudahan wabak COVID-19 yang sedang membelenggu seluruh dunia dapat dihapuskan dengan izin Allah SWT insya-Allah. Jadi bersebenar dengan sambutan Mak Hijrah pada tahun 1443 Hijrah, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada unit kurikulum dan panitia pendidikan Islam yang telah mengambil inisiatif untuk menganjurkan program bagi mengimarahkan sambutan Mak Hijrah bagi tahun 1443. Mudah-mudahan program yang dirancang walaupun secara maya akan beri kesan atau impak yang terbaik kepada kita semua, setidak-tidaknya dalam usaha kita untuk bersama-sama meraihkan tahun baru Islam insya-Allah. Jadi syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Panitia dan juga unit kurikulum sebagaimana yang telah dimaklumkan kepada saya, telah merancang pelbagai program dalam bentuk ceramah dan pertandingan bagi menghayati erti sambutan Mak Hijrah bagi tahun 1443. Dan saya mendoakan program yang dirancang walaupun secara maya pada tahun ini mudah-mudahan berjaya insya-Allah. Jadi awal Muharram atau Mak Hijrah merupakan suatu hari yang amat penting bagi umat Islam kerana mempunyai sejarahnya yang tersendiri dalam Islam. Selain kita mengambil iktibar di sebalik peristiwa hijrah, marilah kita menggunakan kesempatan ini dengan memasang azam dan iltizam untuk berusaha lebih kuat di tahun baru hijrah ini. Maka kejayaan yang lebih tinggi dan impian yang mahu direalisasikan ianya mampu dizahirkan dengan sempurna insya-Allah. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Mak Hijrah Tahun Baru Islam 1443 Hijrah kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Kuala Lumpur. Seperti sedia maklum, dari kalangan kita sudah menempuh tahun hijrah sebelumnya dengan penuh rintangan dan cabaran, dan pastinya terdapat banyak peristiwa yang pahit maupun yang manis terjadi dalam kehidupan masing-masing sepanjang tahun sebelumnya. Saya mengharapkan semoga tahun hijrah pada kali ini membawa sinar kejayaan lebih baik kepada seluruh umat Islam di Malaysia, khasnya bagi kita yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Lumpur. Jadi sebagai pengakhirannya, saya akan sampaikan beberapa rangkap pantun untuk renungan kita bersama sempena dengan sambutan Mak Hijrah bagi tahun 1443.
Awal Muharram menjelang lagi mengatur zaman di tahun baru. Panjang umur, murah rezeki, moga sihat, ceria selalu. Burung murai hinggap di dahan mencari makan untuk bekalan. Hayati hijrah dengan kesungguhan, penuh dengan lambang pengorbanan. Memburu rusa di dalam rimba, rehat sebentar di pokok sena. Awal Muharram telah tiba, moga hijrah lebih bermakna. Selamat menyambut tahun baru Hijrah 1443. Saya mendoakan sekali lagi semua warga sekolah kebangsaan Kuala Lumpur seisi keluarga dalam rahmat dan peliharaan Allah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fathi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tiada lagi penghijrahan daripada kota Makkah dan kota Madinah, yakni tidak dikira orang itu berhijrah selepas daripada pembukaan kota Makkah. La walakin jihadun wa niyyah, tetapi kata Nabi SAW, masih ada ruang hijrah dalam bentuk niat, dalam bentuk jihad, yakni kesungguhan dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua warga sekolah kebangsaan Kuala Lumpur? Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar? Lama tak jumpa. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam program pada kali ini, program sambutan tahun baru 1443 Hijriyah, tahun baru Hijrah yang dinukilkan kepadanya, yang tercatat padanya sejarah yang besar, iaitu peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz doakan adik-adik sihat, sejahtera, bahagia bersama keluarga dalam keadaan COVID. Hati-hati. Di samping adik-adik jaga SOP, jangan lupa jaga solat, jaga iman, jaga akhlak, jaga akidah kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bukan hanya bebas daripada COVID, tapi kita juga bebas daripada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya nak ajak adik-adik yang dirahmati Allah sekalian mengulang kaji satu peristiwa yang besar berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa hijrah yang berlaku pada akhir bulan Safar. Dah, kenapa kita sambut awal Muharram? Okey, Ustaz nak bagi adik-adik faham. Kenapa kita sambut 1 Muharram peristiwa hijrah? Kerana 1 Muharram ni adalah tahun baru. Kita menyambut tahun baru hijrah. Okey? Bila masuk bulan 1, tukar tahun baru. Muharram adalah bulan 1 dalam kalender Hijriyah, yang dikira oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bulan ketiga Nabi sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Nabi mempersiapkan sahabatnya, kenderaannya, Nabi mempersiapkan perjalanannya untuk berhijrah ke sebuah negeri yang dipanggil Taibah, ataupun pada ketika itu sebuah negeri yang terkenal di kota Mekah ataupun di negara Arab pada ketika itu, satu kampung yang penuh dengan pokok tamar, yang diberi nama Yathrib. Tapi Nabi SAW menukar nama Yathrib tersebut kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Sekali Ustaz cerita pasal itu. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa ini Nabi siapkan untanya,
kakasnya persiapan Nabi nak hijrah itu bermula daripada bulan Muharram, kata ulama. Dan para sahabat dah berhijrah dah. Sahabat-sahabat semua dah hijrah. Sayyidina Umarnya, Sayyidina Osmannya, sahabat-sahabat yang lain, semuanya berhijrah. Sehinggalah tinggal di kota Mekah ni Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar dan orang-orang yang tidak berkemampuan untuk berhijrah. Yang ni orang-orang tua, orang yang tak ada kekuatan, nak naik kuda, nak naik unta, nak keluar ke negeri Madinah Al-Munawwarah. Jaraknya adik-adik lebih kurang 500 km. 500 km daripada kota Mekah nak sampai ke kota Madinah. Lebih kurang seminggu atau 2 minggu perjalanan. Tu dia, noh. Naik unta, gedik goyang macam ni. Naik unta, naik kuda. Nak bawa barang-barang lagi tengah musim panas pula. Kawasan tak ada sungai, tak ada pokok, kering kontang. Mungkin ada musuh di tengah jalan. Subhanallah. Perjalanan yang jauh. Nabi telah tempuhinya. Sahabat-sahabat Nabi dah pergi dah semua ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tinggal Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang lemah. Dalam keadaan kerajaan Mekah nak bunuh Nabi, orang nak tangkap Nabi, nak bunuh Nabi, sahabat-sahabat Nabi, pengikut Nabi, mereka telah pun keluar daripada kota Mekah. Jadi kalau orang kata Nabi kita ni penakut, jawapan dia tidak. Apa bukti Nabi tak takut? Nabi tidak meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah, melainkan semua sahabat dia dah hijrah. Kalau Nabi penakut, Nabi pergi dulu. Nabi kata, hampa tunggu di Mekah. Nah, bagi aku keluar dulu. Kalau hampa keluar, tinggal aku seorang, dia katok aku. Tak, Nabi tak takut. Nabi duduk di kota Mekah sehingga Allah arahkan Nabi keluar dalam keadaan sahabat-sahabat Nabi dah ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi keluar pada 28 Safar. Nabi sampai di kota Madinah Al-Munawwarah lebih kurang 12 Rabiul Awal. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, dalam peristiwa hijrah ni, subhanallah, dalam peristiwa hijrah ni, dulu ustaz macam adik-adik lah. Dengar ceramah, duk cerita pasal hijrah, kan? Kita pun dengar lagu Satu Muharram detik permulaan penghijrahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Betul tak tahu ustaz nasyid kan? Lama tak nasyid ni. Baik. Jadi bila sebut kata peristiwa hijrah, ustaz duk dengar macam tu lah. Macam adik-adik duk dengar. Apa Mekah tu, apa Madinah? Alhamdulillah Allah Ta'ala telah izinkan kepada ustaz untuk sampai di kota Mekah dan kota Madinah. Ustaz juga doa, Ya Allah, ya Tuhanku, berilah peluang kepada adik-adik warga SK Guak Lobak yang menonton program pada hari ini, yang menonton program pada kali ini. Ya Allah, berikan peluang kepada mereka untuk menjejakkan kaki mereka dan mencecahkan dahi mereka sujud di hadapan Kaabahmu, Ya Allah, dan dapat ziarah Nabi-Mu di kota Madinah Al-Munawwarah. Amin. Mudah-mudahan adik-adik boleh pergi satu hari nanti. Yang penting ada keazaman, cintakan Nabi akan bawa kita sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila Nabi nak hijrah ni adik-adik, apa sebab Nabi hijrah? Karena kota Mekah pada ketika itu, mereka menolak kerajaan Mekah, menolak Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka menyiksa Nabi dan menyiksa para sahabat. Mereka bunuh sahabat Nabi. Buat macam-macam. Maka Allah Ta'ala memberikan keizinan kepada para sahabat dan Nabi untuk berhijrah. Maka Nabi merancang penghijrahan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Orang kata Sayyidina Abu Bakar takut sebab hijrah dengan Nabi. Tidak. Nabi yang minta supaya Sayyidina Abu Bakar menemani Nabi. Sayyidina Abu Bakar dia nak pergi, tapi Nabi kata dekat Sayyidina Abu Bakar, tunggu saat. Dan Sayyidina Abu Bakar pun tanya Nabi, as-suhbatu ya Rasulullah, adakah kamu nak ajak aku teman dengan kamu ya Rasulullah? Naam. As-suhbah, ya. Aku nak kamu teman aku dalam peristiwa ni. Allah gandingkan Sayyidina Abu Bakar yang merupakan bapa mertua Nabi SAW. Dia muda daripada Nabi 3 tahun. 3 tahun. Waktu Nabi jadi Rasulullah, umur 40, Sayyidina Abu Bakar umur 37 tahun. Nabi pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Pergi habaq dekat dia, aku bawa Islam. Sayyidina Abu Bakar terus cium tangan Nabi, peluk Nabi dan dia mengucap, La ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Subhanallah. Dia tak fikir panjang lah. Dia terus menerima Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi main-main kat dia tu, habaq-habaq tu, terus dia peluk Islam. Hebat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengannya di akhirat kelak insya-Allah. Jadi bila dah siap-siap semua, Nabi berhijrah pada waktu gelap. Musuh-musuh Islam dia berbincang nak bunuh Nabi.
Adik-adik bayangkan orang yang baik macam Nabi ni orang nak bunuh. Sebab apa orang nak bunuh Nabi? Kerana Nabi bawa Islam. Islam satu agama yang menghalang orang-orang buat jahat atas dunia. Maka orang-orang jahat dia tak suka. Nabi tak benarkan orang Islam ini manusia minum arak, ketum, bunuh diri, mencuri, merompak, bunuh orang, buat zalim dengan orang. Islam tidak benarkan. Bila benda ni Islam tak benarkan adik-adik, maka orang-orang jahat macam Abu Jahal, Abu Lahab, mereka buat kerja tu. Mereka minum arak, mereka gila perempuan, mereka main judi, mereka buat macam-macam. Jadi mereka ni bimbang Nabi itu menghalang kerja buat harian yang mereka duk buat. Akhirnya mereka cuba nak bunuh Nabi SAW. Mereka sombong dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kan Nabi berhijrah. Malam tu mereka main rumah Nabi ramai-ramai adik-adik. Adik-adik tahu, mereka main ramai-ramai rumah Nabi. Mereka nak buat apa? Mereka nak bunuh Nabi kita SAW. Buat main dengan pedang mereka. Buat main dengan lembing mereka. Buat main dengan anak panah mereka. Setiap anak-anak muda ni yang tengok ni. Nampak? Ni sadu macam ustaz ni. Ni, tengok ni. Kemah-kemah badan macam ni. Dihantar pergi rumah Nabi SAW. Sampai di rumah Nabi, dia duduk depan rumah Nabi. Dia buat apa? Dia duduk tunggu. Muhammad keluar, dia tak berani masuk rumah Nabi. Dia serayau dengan Nabi. Dan dia tahu Nabi orang baik. Tapi dia dah diarah untuk bunuh. Nak bunuh juga. Tunggu depan rumah Nabi. Tunggu. Nabi keluar. Adik-adik, kalau ada orang kata Nabi ni penakut, ni satu lagi bukti. Kalau Nabi takut, Nabi akan keluar lebih awal sebelum tentera-tentera kafir Quraisy mai duduk depan rumah Nabi. Dah kenapa Nabi tunggu sampai musuh mai duduk depan rumah Nabi? Ni tanda kata Nabi berani. Tingginya tawakal Nabi kepada Allah. Apa makna tawakal? Serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yakin dengan Allah Taala, serah bahawa Allah yang urus benda ni. Nabi duduk dalam rumah Nabi. Nabi suruh Sayyidina Ali tidur di tempat Nabi. Nabi pesan kat Sayyidina Ali, wahai Ali, ni masih kanak-kanak Sayyidina Ali, aku pi kota Madinah, kamu tolong selesaikan barang-barang yang dalam rumah aku ni. Nabi ni macam bank, tempat orang main duk letak barang. Main duk simpan duit, simpan emas, simpan macam-macam di rumah Nabi. Maka barang-barang orang-orang Mekah suruh Nabi simpan. Mereka kata Nabi gila, tapi mereka simpan barang dekat Nabi. Mereka percaya Nabi ni boleh simpan barang. Mereka cagar barang dekat Nabi. Mereka simpan barang di rumah Nabi SAW. Jadi Nabi kata, tolong serah balik barang-barang amanah yang orang suruh aku jaga ni. Serah balik dekat mereka. Jadi Nabi suruh Sayyidina Ali yang buat benda ni. Nabi keluar, Nabi ambil pasir. Ulama mengatakan Nabi baca, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nabi baling atas kepala semua orang. Dengan izin Allah Ta'ala, pasir tadi ada atas kepala orang-orang Quraisy yang duduk di depan rumah Nabi SAW. Mereka terlena. Bila subuh, mereka jaga-jaga, tengok Nabi dah tak ada. Masuk dalam rumah, tengok-tengok Nabi tak ada Sayyidina Ali. Jadi Abu Lahab dia marah. Dia kata, hampa ni bodoh, hampa piduk lena apa siapa. Jadi budak-budak muda ni kata apa? Abu Jahal, Abu Lahab ni menteri masa tu. Apa kata, hang pun sama. Pasiak pun dah atas kepala hang. Hang pun kena bodoh macam tu ya. Tak? Jadi orang kafir pada ketika itu bergaduh sama-sama mereka kerana mereka tak mampu nak bunuh Nabi SAW. Nabi berhijrah. Madinah dah ada sebelah ni. Contoh kata Madinah sebelah ni. Okey. Mekah di sini, Madinah sini. Tapi Nabi SAW berhijrah, keluar dari Mekah, Nabi pergi ke sini. Nabi mai ke sini. Nabi tidak menuju ke kota Madinah. Kenapa Nabi tak pergi ke kota Madinah? Kata ni kota Madinah, sini Mekah. Kenapa Nabi tak keluar daripada sini menuju ke kota Madinah? Kenapa Nabi patah ke arah lain? Kenapa Nabi pergi ke arah lain? Sebab Nabi nak mengelirukan musuh. Ni strategi yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi keluar, naik atas satu gua Thur. Nama dia Gua Thur. Nak panjat dia adik-adik 2 jam. 2 jam. Nabi naik atas tu, Nabi duduk 3 hari. Bermalam situ 3 hari. Supaya orang kafir ni bila dia cari Nabi dekat jalan pergi kota Madinah, dia tak jumpa Nabi SAW. Nabi naik duduk di atas. Dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengarahkan 2 orang anak dia. Yang bernama Sayyidina Abdullah dan juga Sayyidah Asma. Sayyiduna Abdullah siang hari dia duduk di kota Mekah.
Dia pasang telinga, dia dengar orang Mekah kata apa pasal ayah dia. Orang tanya ayah pergi mana? Tak tahu. Dia abang tak tahu. Dia tak tahu, dia tak cerita pasal ayah dia pergi mana. Tak? Nampak ni. Punya hebat sahabat Nabi adik-adik, simpan rahsia. Simpan rahsia. Adik dia pula, Sayyidah Asma mengandung. Pergi hantar makanan hari-hari dekat ayah dia dengan Nabi SAW. Rabat bukit adik. Mengandung adik-adik. Rabat bukit. Ada baby dalam perut. Perut dah besar. Dia koyak kain dia di bawah tu. Dia ikat pinggang dia. Dia ikat perut dia. Supaya baby dia tak goyang. Dia ikat makanan satu di pinggang dia. Dan Nabi beri gelaran kepada dia wanita yang memiliki 2 ikatan pinggang. Subhanallah. Dia naik. Ulang alik naik. Subhanallah. Lepas 3 hari. Nabi pun mula bergerak. Turun daripada bukit tu menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi orang-orang kafir Quraisy ni, mereka ditawarkan dengan apa? Siapa dapat Muhammad hidup atau mati, 100 ekor unta. Adik-adik tahu, seekor unta, harga dia lah ni, 8,000, 9,000. Kalau dapat 100 ekor unta, adik-adik dapat, subhanallah. Kali lah. 100 kali 9,000. Banyak. Pakat melompat lah cari Nabi SAW. Pakat cari. Pakat cari. Cari. Jumpa dekat satu orang, nama dia Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni dia nampak Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Tu dia. Dia tarik panah macam ni, dia nak lepas panah tu, bila dia nak lepas panah tu, Sayyidina Abu Bakar duk tengok belakang. Kuda dia tenggelam kaki. Dia terguling jatuh. Suraqah bin Malik bangun lagi, tarik anak panah. Kuda dia terguling, terbenam lagi. Tarik kali kedua, ketiga, terbenam juga. Sayyidina Abu Bakar duk beralih belakang, duk teriak. Nabi kata, awak hang teriak. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku bukan takut mati ya Rasulullah. Aku tak takut mati. Tapi aku bimbang jika engkau yang mati ya Rasulullah, apa jadi pada Islam? Adik-adik, sayangnya sahabat kepada Nabi SAW sampai tahap tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sanggup dia mati tak apa, jangan Nabi mati. Hebat. Allahu Akbar. Jadi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu melihat keadaan tu. Suraqah bila jatuh, terguling, Nabi patah balik mai. Nabi kata kat dia, hang tolong simpan rahsia ni, jangan habaq dekat orang Quraisy kata hang jumpa aku. Dia pun tanya Nabi. Kalau aku simpan rahsia ni, hang nak bagi apa kat aku? Kata Nabi SAW, aku akan bagi mahkota yang dipakai oleh Raja Kisra kepada kamu. Adik-adik tahu, selepas peristiwa tersebut, 10 tahun Nabi pergi kota Madinah, Nabi belum sempat menyerahkan mahkota yang dipakai oleh Raja Kisra. Raja Parsi pakai tu, kepala hak raja duk pakai tu, duk atas kepala raja tu. Nabi nak pergi ambil hak raja tu, mai hadiah dekat Suraqah bin Malik. Nabi tak dan bagi, Nabi sudah wafat. Naik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar pun 2 tahun wafat. Meninggal dunia, wafat. Tak dan bagi. Naik zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar berjaya menawan kota Kisra. Sayyidina Umar ambil, pergi bagi kepada Suraqah bin Malik. 16 tahun Suraqah bin Malik simpan rahsia Nabi SAW. Nampak tak adik-adik? Tu orang dulu, hebat, subhanallah. Ringkaskan cerita. Nabi pun sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Nabi singgah di satu kampung. Nabi solat subuh di pinggir kota Madinah Al-Munawwarah, dekat dengan Masjid Quba. Ada satu masjid, dia panggil Masjid Subuh. Tempat Rasulullah SAW solat subuh kali pertama. Ustaz dah sampai di situ. Mudah-mudahan adik sampai di tempat tu insya-Allah. Daripada situ Nabi berjalan sampai dekat dengan Masjid Quba yang ada hari ni. Nabi disambut oleh sahabat yang bernama Sayyiduna Kalsum bin Hadm. Sayyidina Kalsum ni lelaki. Kalsum bin Hadmi. Dia seorang lelaki. Sahabat Nabi nama Kalsum ni, dia ajak Nabi pergi kebun dia, berehat di kebun dia. Subhanallah, dia bawa main buah kurma dekat Nabi. Kurma bertangkai. Dia pergi dekat satu telaga, dia kata kat Nabi SAW, dia di situ ada masjid Mizallah, tempat Rasulullah solat dalam tengah panas. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia pegang serban, dilindung panas
atas kepala Nabi SAW. Jadi Nabi solat dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar pegang, buat pelindung, buat macam payung dekat Nabi SAW. Dan di tepi tempat Nabi solat tu, tempat sejarah yang Ustaz sebut ni masih ada. Depan tempat Nabi solat tu ada satu telaga diberi nama Bi'rul Izq, telaga Izq, iaitu telaga tangkai kurma. Kerana ketika Nabi dibawa mai buah kurma yang bertangkai tu, Nabi SAW makan, dan Sayyidina Kalsum kata dekat Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayak ni dia pahit, dia tak sedap." Maka Nabi ambil ayak tadi, Nabi masukkan dalam mulutnya, Nabi masukkan air liur Nabi dalam telaga tersebut. Kata Imam As-Samhudi, ayak itu menjadi sedap dan berkat ayak itu akan berterusan sampai hari kiamat. Subhanallah. Ustaz dah minum dah ayak tu, adik-adik. Sedap. Mudah-mudahan ada berkatnya sampai ke dalam hidup kita. Nanti kita pergi Madinah, kita boleh pergi minum ayak tu sama-sama, insya-Allah. Baik. Nabi duduk situ berapa hari? 4 hari. Selesai bina Masjid Quba, Nabi bergerak. Lebih kurang dalam 1 kilometer lebih sikit, Nabi singgah solat Jumaat. Maka di situlah solat Jumaat pertama yang didirikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masjid tadi dinamakan Masjid Al-Jumu'ah. Nampak? Masjid tu nama dia Masjid Al-Jumu'ah. Nanti adik-adik akan pergi, dia jalan hijrah. Lurus, straight macam tu ya. Masjid Quba, Masjid Al-Jumu'ah, kemudian Masjid Nabawi. Dan daripada situlah Nabi SAW meneruskan perjalanan sampai ke Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Nabi disambut oleh orang-orang Madinah Al-Munawwarah dengan lagunya Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Baik, adik-adik, Nabi dah hijrah. Bila Nabi sampai, Nabi bina masjid. Nabi dalam perjalanan Nabi daripada Mekah, Nabi sampai di kota Madinah, dalam kepala Nabi masjid. Nombor 1, adik-adik. Nombor 1, adik-adik kena berhijrah dalam solat. Biar solat tu jadi keutamaan kita lebih daripada makan nasi. Kalau tak makan nasi, tak terus duduk, lapar sakit perut. Biar solat jadi macam tu. Kalau tak semayang, tak boleh duduk, rasa tak torah, rasa macam ada benda berat. Jangan tak semayang, rasa seronok. Mak pak tak tengok kita tak semayang. Best, mak aku tak tahu. Aku tak semayang, tapi mak aku tak semayang. Semayang main kat mana? Main kat depan dengan mak aku. Cek semayang mak dia. Mohon, mak dia pun percaya. Mak dia pun percaya. Dia tipu mak dia dekat dunia. Nanti Allah hantar pula anak dia tipu dia. Lepas tu masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Hijrah dalam solat. Adik-adik, betulkan bacaan solat. Betulkan cara wuduk untuk solat. Pakaian kena bersih. Jangan bangkit tidur, ayat luak basi, baju hak duk pi tandas tu, hak tu pakai semayang. Nak semayang, salin pakai seluar lain, pakai baju lain. Boleh faham? Okey. Semayang awal waktu. Jangan tinggal solat. Boleh faham? Okey. Jangan tinggal puasa bulan Ramadan. Kakak-kakak yang dah uzur, jangan lupa qada kembali puasa yang ditinggalkan. Okey. Yang kedua, adik-adik kena hijrah dalam perkara sunat. Solat sunat, puasa Isnin Khamis, sedekah, cuci masjid, buat baik dengan jiran, berzikir, ada amalan harian, sehari selawat 100 kali, zikir 100 kali, wirid yang ni 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 100 kali, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir la haula wa la quwwata illa billah. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya sekolah rendah lagi ustaz, perlu zikir ke? Ya. Kita ajak daripada kita kecil. Boleh adik-adik janji dengan ustaz? Hengguk kepala, hengguk kepala. Okey, ramai yang dah hengguk kepala. InsyaAllah kita jumpa dalam syurga nanti dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, hijrah dalam menuntut ilmu. Ni musim-musim PKP, kita dah 3 bulan lebih dah. 3 bulan lebih dah tak mengaji kat sekolah adik-adik. Lama dah tak mengaji ni. Dah rasa malas dah nak pergi sekolah.
mengaji PDPR. Apa dia PDPR? Pengajian apa tu dari rumah. Apa ustaz pun tak ingat dah. Mengaji online. Tekan yang tu pakai WhatsApp, pakai Google Meet. Kan? Tengok YouTube. Jadi, dalam kita menuntut ilmu, kena ada penghijrahan. Apa dia? Bila nak masuk kelas PDPR, jangan cikgu tunggu kita. Kita tunggu cikgu. Itu yang pertama. Yang kedua, pakai baju lawa-lawa, bersih-bersih. Pasal nak mengaji. Ilmu tu Allah punya. Allah yang beri kefahaman kepada kita. Cikgu hanya mengajak saja. Yang bagi faham tu Allah. Yang bagi kita terima ilmu tu Allah. Yang memasukkan ilmu dalam hati kita Allah. Yang memberi kekuatan untuk kita beramal Allah. Cikgu hanya menolong kita. Cikgu hanya usaha memahamkan kita. Al-ilmu hibatun minallah. Ilmu itu adalah anugerah Allah kepada mana-mana orang yang Allah nak saja. Dalam kelas ada 40 orang, bukan semua dapat nombor 1. Seorang je dapat nombor 1. Ilmu tu Allah bagi tak sama. Cikgu yang sama mengajar dalam kelas. Tapi ada seorang je faham dan ada orang yang lain yang tidak faham. Kenapa? Ilmu itu anugerah Allah. Pakai baju lawa-lawa. Yang ketiga, ambil wuduk. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, baca doa. Sebelum mengaji, Allahumma ftah. Ya Allah, bukalah. Allahumma ftah qulubana. Ya Allah, bukalah hati kami. Ya Allah. Ya Allah, Tuhanku. Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, Kau cahayakanlah hati kami. Terangilah hati kami. Binuri hidayatika. Dengan cahaya petunjukmu, Ya Allah. Kama nawwartal arda. Seperti mana Engkau telah menerangi bumi ini. Binuri syamsika. Dengan cahaya matahari Engkau, Ya Allah. Abadan abada. Ya Allah, Kau berilah. Kau terangilah hati kami. Dengan cahaya petunjukmu, Ya Allah. Seperti mana Engkau telah terangi bumi kami pada ketika ini. Alam ini, Ya Allah. Dengan cahaya mataharimu. Itu doa kita sebelum kita mengaji. Boleh? Baik. Kemudian, jangan biadab dengan cikgu. Jangan cakap lebih kurang. Ni cikgu duk mengajar, hampa menyembang, hampa duk main gelak-gelak, hampa duk komen pelik-pelik dengan kawan-kawan. Jaga sikit, jangan duk biadab dengan cikgu. Kita ni ada 3 bapa. 3 bapa yang kita kena hormat. Okey? Pertama, abuna fin nasab. Bapa keturunan, iaitu ayah kita kena hormat. Yang kedua, abuna fil ilm. Bapa dalam ilmu. Apa dia? Cikgu kita tu bapa kita tau. Kena hormat. Yang ketiga, abuna fid din. Bapa kita dalam agama, iaitu Nabi Muhammad SAW. Wajib kita hormat 3 golongan ni. Hormat Rasulullah SAW, hormat guru-guru kita, dan hormat ayah dan ibu kita. Boleh faham? InsyaAllah, Ustaz doakan adik-adik jadi orang hebat di dunia. Satu hari nanti, hebat di akhirat. InsyaAllah. Baik. Kemudian, kita kena hijrah dalam akhlak. Dalam bab akhlak ni kena hijrah. Okey? Pertama, akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasulullah. Bila bercakap, jangan maki orang. Bila bercakap, jangan mencarut. Bercakap benda baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia cakap benda yang baik atau dia diam. Okey? Adab dengan Allah, akhlak dengan Allah, tutup aurat, solat, baca Quran, bangun tahajud, zikir. Ni adab dengan Allah dan adab dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bila orang sebut nama Nabi, ni ustaz sebut nama Nabi SAW, adik kena jawab SAW. Dengar saja nama Nabi, terus sebut SAW. Nabi kata al-bakhilu, orang paling kedekut, man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang paling kedekut ialah orang yang disebut nama aku di hadapan dia, dia tak selawat dekat aku. Sedihnya, ya Allah. Baik. Yang kedua, akhlak dengan mak ayah. Jangan lawan cakap mak ayah. Kecuali dalam perkara jahat. Mak ayah suruh beli dadah, jangan beli. Mak ayah suruh bunuh orang, jangan buat. Mak ayah suruh kita jadi orang jahat, jangan ikut. Mak ayah suruh buat benda baik, wajib kita ikut. Faham? Yang ketiga, hormat guru. Jangan tinggikan suara, jangan pelekehkan guru, jangan main-main dengan guru. Jangan masa cikgu mengajar dalam Google Meet, kita tutup video, kita main mendaling, kita menyembang, kita tak layan cikgu. Jangan adik-adik, kerana kita ada kematian. Kita akan mati. Allah akan tanya kita. Faham? Allah akan tanya kita di akhirat kelak. Dan yang terakhir, kita kena hijrah
dalam akhlak dengan kawan-kawan kita. Panggil kawan-kawan kita dengan nama yang baik, dengan bahasa yang baik. Jangan cakap bahasa-bahasa yang kesat. Jangan guna perkataan yang kesat. Cakaplah elok. InsyaAllah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Adik-adik, bertemu lagi insya-Allah secara live nanti di sekolah adik-adik. Insya-Allah kita doakan kita bertemu macam selalu kita duk jumpa di program-program di Sekolah Kebangsaan Guak Lobak. Makasih kepada guru besar Sekolah Kebangsaan Guak Lobak. Makasih kepada semua guru atas program yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan lakukanlah penghijrahan dalam hidup kita. Ada benda ringan. Tengok orang tak semayang, kita tak semayang, kita rasa tak apa. Kita tengok orang zikir, kita tak zikir, kita rasa tak apa. Kita tengok orang puasa sunat, kita tak puasa, kita rasa tak apa. Tengok orang pakai tudung, kita tak pakai tudung, kita rasa tak apa. Tapi sebenarnya, benda-benda itu merugikan kita. Dunia dan di akhirat kita. InsyaAllah, Allah pelihara seluruh warga Sekolah Kebangsaan Guak Lobak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ma'al hijrah.